Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 kepada seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Ili Yahaya, dan ini Berita AADK edisi 6 September 2021. Antara tajuk utama edisi ini, tekad jadikan AADK pusat rujukan rawatan, pemulihan dadah, AADK Bandar Baharu bantu OKP sertai DICK, 63 klien Puspen Sepang terima tawaran pekerjaan. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Tekad untuk menjadikan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK sebagai pusat rujukan rawatan dan pemulihan dadah antara fokus utama yang akan dibawa Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin. Beliau yang dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Operasi menzahirkan keyakinan penuh untuk membawa AADK pada tahap yang tinggi dan disegani semua pihak. Katanya ini kerana AADK merupakan salah satu agensi terpenting di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN dalam usaha membantu dan memulihkan mereka yang terjebak dengan penagihan dadah dan substan. Dan di dalam masa yang sama, program-program pemulihan, rehabilitasi, perubatan yang terkini juga perlu digarap, perlu untuk diperkenalkan. Dan saya yakin dengan tempo yang ada ini, kita akan mampu membawa AADK ke satu tahap yang lebih tinggi untuk menjadikan AADK ini sebagai suatu agensi yang disegani di dalam kawasan Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia, bagi membolehkan Malaysia menerajui dari segi aktiviti rawatan dan pemulihan. Mengakui pelantikan itu merupakan satu tanggungjawab yang besar, namun beliau berazam untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi. Ini merupakan suatu tanggungjawab yang besar untuk dilaksanakan, apatah lagi sebagai Timbalan Ketua Pengarah Operasi yang menjaga core business di dalam Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Di dalam tempoh sebulan dua ini, saya menjangkakan bahawa kita masih lagi di dalam keadaan pandemik COVID-19. Namun begitu, cabaran utama untuk dicapai adalah bagaimana kita memulakan semula operasi bagi mengenal pasti tempat-tempat yang merupakan kawasan berisiko tinggi, bagi membolehkan aktiviti-aktiviti operasi itu menahan dan juga membantu mereka yang berada di dalam penagihan dadah ini supaya dapat tampil ke AADK untuk menerima rawatan. Justru di dalam tempoh yang sesingkat ini, kita perlu menggerakkan unit-unit penguatkuasaan dan juga unit-unit rawatan dan perubatan kita untuk berada di lapangan bagi mengenal pasti rakyat yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jadi oleh itu saya berpandangan bahawa di dalam masa yang sesingkat ini kita perlu menjemput mereka datang ke pusat-pusat rawatan kita, menjalani rawatan supaya mereka ini dapat dipulihkan dan ini akan meningkatkan lagi tahap kepulihan kita di Malaysia.
semata-mata mahu melanggar SOP. Selagi anda terus menipu, penularan COVID-19 pasti sukar dibendung. Impak semakin parah, pendidikan semakin parah, ekonomi semakin parah, kelangsungan kehidupan semakin bertambah parah. Punahlah harapan kita semua apabila kes terus meningkat setiap hari. Sia-sialah usaha Barisan Hadapan berhempas pulas membanteras COVID-19. Ayo, bersama kerajaan, kita lawan bersama. Amalkan SOP kerana COVID-19 tidak memilih mangsa. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Bandar Baharu, Kedah komited membantu klien yang terdiri daripada orang kena pengawasan OKP untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pegawai Kesihatan Daerah Bandar Baharu, Dr. Rozaimah binti Abu Talib berkata, perkara itu digerakkan sebagai usaha menyokong hasrat kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok. Katanya, program itu diadakan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah atau PKD Bandar Baharu Kedah yang bermula pada 26 Ogos lalu di Pusat Pemberian Vaksin PPV Kompleks Sukan Komuniti Bandar Baharu. Dalam pada itu, Dr. Rozaimah menyeru agar semua OKP yang berdaftar untuk segera mendapatkan suntikan vaksin bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Ini menyeru semua orang kena pengawasan supaya mendapatkan vaksin COVID-19 bagi membentuk imuniti kelompok untuk daerah Bandar Baharu. Sementara itu, AADK daerah berkenaan juga giat mengenal pasti OKP serta membantu klien yang mempunyai masalah terutamanya untuk mendaftarkan diri dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, semai semangat kecintaan kepada negara, ibu bapa sertai program Family on Alert, AADK perhebat kepimpinan transformatif pengurusan organisasi. Tahun 2020, apa yang telah kita pelajari? Bahawa saat yang sukar ini semakin mengeratkan kita. Ia memberi peringatan bahawa kita semua ibarat satu keluarga. Terselah keberanian Barisan Hadapan kita. Jelas kegigihan rakyat Malaysia di ambang kemenangan atas usaha bersama. Di saat ini, kita mesti berdiri teguh demi membantu sahabat kita yang dalam kesusahan. Demi menyokong perniagaan dan usahawan. Demi menjamin masa hadapan setiap rakyat Malaysia. Apa saja nikmat dan usaha kita curahkan kembali kepada tanah air tercinta. COVID-19 telah mengubah perjalanan semua. Namun tekad kita kukuh selamanya. Lihat sendiri kejayaan Ibu Pertiwi dan apa yang boleh dikecapi apabila kita berusaha bersama. Dengan setiap langkah, kita pulihkan negara tercinta dan memupuk asas yang kukuh untuk masa hadapan. Makmur rakyat, makmur negara. Belanjawan 2021. Teguh kita, menang bersama. Bertemu kembali, sebanyak 63 klien daripada Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN Sepang berjaya menamatkan sesi latihan vokasional dan pemulihan. Perkara itu sekaligus akan meletakkan klien berkenaan dalam komuniti dengan dibekalkan kemahiran tertentu yang diketengahkan PUSPEN menerusi salah satu modul rawatan dan pemulihan iaitu kemahiran pekerjaan. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belum berkata,
AADK telah menyediakan program rawatan dan pemulihan yang bersesuaian dengan kehendak dan keperluan klien agar dapat dirawat dan dipulihkan secara keseluruhan. Beliau berkata, pendekatan itu diperkenalkan bagi memastikan persepsi terhadap kepulihan dapat ditingkatkan dengan menanamkan elemen tanggungjawab untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Tujuan dan persepsi terhadap kepulihan telah dipertingkatkan dengan menanamkan tanggungjawab untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Salah satu modul rawatan dan pemulihan yang disediakan adalah untuk membekalkan diri klien dengan kemahiran pekerjaan. Sementara itu, Pengarah Puspen Sepang, Maizura Zakaria berkata, kesemua klien telah berjaya menamatkan kursus dalam 7 bidang meliputi bidang pendawaian elektrik domestik, jahitan pakaian lelaki, kimpalan arka logam berperisai, juruteknik automotif, jurubina bangunan, penyediaan pastry dan attendant landscape serta pelatih-pelatih maintenance. Jadi semua klien ini telah mendapat pengiktirafan dan juga diberikan anugerah sebagai klien terbaik. Jadi saya dengan ini berbesar hati mengucapkan terima kasih kepada semua majikan seperti Mutiara Kaya Mas, AP Wawasan, Elan Maju, kita ada juga syarikat-syarikat lain yang baru, Raudah Bistari contohnya, yang datang daripada Kedah untuk datang mengambil klien kita bekerja di kilang mereka di Kedah dan juga Pulau Pinang. Jadi saya sekali lagi berharap agar semua klien dapat kekal pulih dan kembali ke dalam masyarakat serta berkhidmat untuk negara kita. Katanya, semua klien telah mendapat tawaran pekerjaan daripada beberapa syarikat di zon tengah dan utara bagi mengekalkan kepulihan dalam komuniti. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Bertemu kembali. Bagi menyemarakkan rasa kecintaan kepada negara, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-64, turut diraikan bersama klien Agensi Adik-Dadah Kebangsaan AADK dalam komuniti. Program sambutan Hari Kebangsaan dalam komuniti merupakan anjuran bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan BRPP bertujuan menyemai rasa cinta dan sayang kepada negara khususnya dalam klien. Pengarah BRPP, Puan Siti Maria Mursidan berkata, objektif utama penganjuran program itu adalah sebagai tanda menterjemahkan dalam konteks kepompong penagihan dadah untuk berfungsi kembali secara produktif dalam masyarakat. Ini bermakna, menurut beliau, individu yang mempunyai permasalahan dadah boleh mendapatkan maklumat yang tepat dan perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang disediakan oleh AADK. Justru itu, dengan penganjuran program pada hari ini, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan berharap akan dapat terus mendekati dan menggalakkan individu-individu dan orang-orang yang terkesan dengan penagihan dadah agar tampil secara sukarela untuk mendapatkan perkhidmatan rawatan dan pemulihan. Dan individu yang telah berjaya dalam kemulihan terus setia dengan kepulihan dan menjadi ikon kejayaan kepulihan kepada AADK. Dalam pada itu, Puan Siti Mariam berkata, AADK sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan rawatan dan pemulihan yang meliputi keperluan fizikal, mental, sosial dan spiritual supaya individu yang terperangkap dalam penagihan dadah boleh mendapatkan semula kehidupan sekaligus mampu kembali dan hidup bebas dadah. Besar harapan saya supaya kita dapat bersama-sama untuk menerjemahkan bentuk solidariti kemerdekaan ini dalam konteks membebaskan diri dan masyarakat dari sebarang pengaruh dan pesanan dadah serta kesan kepada isu pelancongan sosial. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Kita ke berita seterusnya. Program Family on Alert, anjuran Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK Negeri Pulau Pinang dan Skuad Anti-Dadah Daerah Seberang Perai Utara telah mendapat sambutan luar biasa oleh para peserta. Program buat bicara keluarga bertajuk Merdekakah Aku yang dilaksanakan secara maya bertujuan meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kerjasama keluarga dalam memastikan keluarga bebas dadah.
Pengarah ADK Negeri Pulau Pinang, Elmariah Chung berkata, program berkenaan turut memberi penekanan kepada tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik dan memastikan anak-anak berada di persekitaran sihat. Kita tidak boleh membiarkan dan bergantung sepenuhnya kepada pihak kerajaan untuk menangani isu ini. Sebaliknya, mengambil tanggungjawab bersama terutamanya golongan ibu bapa, pemimpin dan anggota masyarakat kerana ini merupakan isu sejagat yang mana memerlukan komitmen dan kepekaan semua pihak untuk tangani. Bagi institusi kekeluargaan contohnya, ibu bapa amat digalakkan untuk mendapatkan pendedahan tentang aspek kemahiran-kemahiran penting keibubapaan dan memberi panduan langkah-langkah pencegahan, termasuklah mengenal pasti faktor-faktor pelindung yang perlu ada di dalam sesebuah keluarga dan faktor-faktor risiko yang perlu dielakkan dalam sesebuah keluarga. Tambah beliau, ibu bapa perlu meluangkan masa bersama anak-anak, memantau pergaulan, aktiviti dan peka masalah yang dihadapi anak-anak adalah perkara yang dilaksanakan. Panel jemputan dalam program itu ialah pendakwa bebas Ustaz Ilyas Ismail. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Grade S48 dan ke atas yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat Agensi Antidadah Kebangsaan AADK diadakan secara atas talian selama 2 hari bermula 25 Ogos hingga 26 Ogos 2021. Kursus ini dilaksanakan bersama tujuan untuk mendedahkan pegawai kepada trend kompetisi kepimpinan yang terkini. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon menegaskan kemahiran kepimpinan merupakan aspek penting dan jitu dalam melancarkan gerak kerja sesebuah organisasi, lebih-lebih lagi ketika musim pandemik COVID-19 ini. Kemahiran kepimpinan merupakan perkara yang paling penting dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 ketika ini. Kemahiran berkomunikasi dalam talian merupakan keperluan asas yang perlu diberi perhatian supaya penyampaian perkhidmatan lebih efektif. Dalam pada itu, Tuan Sutekno juga berharap agar perkongsian ilmu yang diperolehi daripada kursus berkenaan dapat memberi manfaat kepada setiap pegawai dan kaki tangan AADK yang terlibat. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK minggu ini. Kali ini, segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang berdedikasi dan mempunyai ciri-ciri personaliti yang menarik. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Saya, Puan Zirwatul Ahlam binti Zamzam, merupakan pengarah AADK Negeri Pahang. Saya memulakan tugas sebagai penjawat awam pada 16 Julai 1997, iaitu 24 tahun yang lalu, di penempatan pertama saya di Pusat Serenti Dengkel, Selangor, sebagai ketua kaunselor pada ketika itu grade S3, selama 8 tahun. Lama tu. Dan lain-lain tugas sampingan untuk tahun ini, saya terlibat sepenuhnya dalam program persejilan AADK, Sijil Amalan Rawatan dan Pemulihan CPP, bagi modul 3 asas kaunseling penagihan dadah, dan kelas pun masih berjalan sehingga November. Saya terlibat sebagai pembangun modul dan juga trainer. Bila bercakap tentang kenangan manis, terlalu banyak you all, tapi saya kongsi satulah, kenangan manis saya bersama dengan mini cawangan, iaitu cawangan psikologi dan kaunseling di bahagian rawatan pemulihan, yang mana kami ada 3 orang je, 3 kepala. Saya, Cik Melati dan juga Cik Firdaus, kalau ingat, di mana dalam tempoh 1 tahun lebih kami dapat menganjurkan 3 program di peringkat ASEAN dan juga antarabangsa. Yang pertamanya pada tahun 2017, kami berjaya melaksanakan Malaysia Singapore Joint Training on Addiction Psychology and Counselling di Kuala Lumpur, yang melibatkan peserta-peserta daripada Singapura dan juga Malaysia, dan 100% trainernya adalah orang ADK, so kita berkongsi kepakaran dengan pegawai-pegawai daripada Singapura.
Satu kenangan pahit yang mungkin boleh saya kongsikan ketika 3 bulan pertama saya melapor diri di Pusat Sedengkel, iaitu saya melalui pengalaman rusuhan yang dilakukan oleh penghuni remaja ketika itu. Habis semua bangunan dibakar, kita nampak api menjulang-julang pada waktu malam. Dan beberapa tahun jugalah kami berkongsi semua unit dalam satu bangunan yang masih ada yang selamat. Sehinggalah bangunan baru sempurna ada dibangunkan. Dan bagi saya itulah antara pengalaman yang memberi saya satu panduan bagaimana hendak menangani krisis bila ianya berlaku. Alhamdulillah, bila bercakap pasal pencapaian ini, saya amat menghargai kepercayaan dan sokongan pihak pengurusan tertinggi, di mana saya berpeluang untuk terlibat sebanyak 2 kali menghadiri ASEAN Senior Officials on Drug Matters ASOD. Pertama kalinya pada tahun 2014 di Makati City, Philippines, dan kali kedua pada tahun 2015 di Bangkok, Thailand. Selain itu, aktiviti profesional saya di peringkat jabatan termasuklah menjadi salah satu ahli dalam pasukan pembangunan modul dan TOT bagi Addiction Severity Index ataupun ASI, dan juga membangunkan modul pemulihan remaja dan TOT kepada seluruh kaunselor dan pegawai psikologi di sekolah tunas bakti di seluruh Malaysia di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan yang terkini, dapatkan buku panduan penyeliaan kaunseling penagihan yang dihasilkan bersama oleh Dr. Fahana, Dr. Dini, Dr. Nur Faizah dan juga saya sendiri di bawah Geran Penyelidikan Ilmiah AADK. Membantras penyalahgunaan dadah memerlukan bantuan semua individu. Jalankan peranan anda dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab demi agama, bangsa dan negara. Lebih baik cegah. Assalamualaikum. Sebelum berpisah, saksikan rangkuman sepanjang program Skuad Cakna 1.0 edisi Merdeka ke-64 di Teberloh, Pahang. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang ditetapkan. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. AADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Razak bin Endut, pengerusi skuad anti dadah Temerloh. Jadi hari ini kita orang baru lepas usai buat satu program di mana skuad Cakna 1.0 edisi Merdeka. Kita buat agihan bendera dan sedikit kudapan untuk warga Temerloh pada hari ini. Jadi bagi awak di luar sana yang berminat untuk join tim kami, Skuad Anti Dadah, boleh layari page kami di Facebook page. Jangan lupa like dan follow. Di sana nanti orang boleh tengok macam mana dan bagaimana untuk menjadi sebahagian daripada tim kami. Lebih baik cegah sebelum parah. Hai, Assalamualaikum. Saya Lansiro selaku ikon AADK daerah Temerloh ingin mengucapkan salam kemerdekaan yang ke-64. Ingat, jauhi dadah, bebas dadah 2025. Janganlah membuat pandai, jangan nak stone. Ingat ya.
Apa-apa kalau nak jadi skuad anti dadah Temerloh, nanti kita akan bagi tahu macam mana. Jangan lupa layari page anti dadah Temerloh, nanti boleh pergi ke Facebook dan juga boleh layari skuad anti dadah AADK. Terima kasih. Assalamualaikum.